أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta kelas Selasa malam di Teluk Intan. Alhamdulillah, selamat datang pada semua yang menonton malam ni. Alhamdulillah, Puan Nurmah dah ada. Hari ni insyaAllah kita nak sambung talaki surah pilihan. Kita nak baca surah Al-Kahfi ayat 46 muka surat 299. Cuba tulis kat komen muka surat 299 ayat 46. InsyaAllah ini kita nak baca muka surat 299 ayat 46. InsyaAllah kita tunggu sekejap. Kawan-kawan kita mungkin lambat sikit masuk, baru habis solat tarawih. Kita tunggu dalam 2 minit. Alhamdulillah. Siapa yang dah masuk, Puan Nurmah boleh tak bagi tahu saya punya suara jelas ke tak? Siapa yang dah ada tonton, boleh tulis tak dekat komen, jelas ke tak suara, audio dan video jelas tak? InsyaAllah lagi beberapa minit kita mulakan kelas. Kita tunggu kawan-kawan, mungkin lagi berapa minit, lagi 2 minit kita mulakan kelas kita insyaAllah. Hari ni kita nak baca surah Al-Kahfi ayat 46 surat 299. Alhamdulillah, hari ni dah hari ke 12 kita berpuasa, 12 ke 13. Alhamdulillah, Puan Nurmah cakap jelas. Terima kasih Puan Nurmah. Alhamdulillah jelas. Puan Nurmah sementara tunggu kawan-kawan buka muka surat 299 surah Al-Kahfi muka surat 46. Alhamdulillah, saya Puan Nurmah dah ada Puan Yana Ismail. Okay, Puan Yana jelas tak suara saya? Siapa lagi yang dah masuk boleh tak komen sikit? Mungkin ada pelajar Selasa malam ni yang dah masuk. Boleh tak komen supaya saya tahu tuan-puan ada malam ni insyaAllah. Kita tak tunggu lama. Kita tak tunggu lama sangat. Dalam 2 minit insyaAllah kita nak mulakan kelas. Okay, jadi komen jelas atau tak suara. Kalau jelas insyaAllah kita nak mulakan kelas lagi seminit 2 ni. Alhamdulillah, Puan Yana cakap jelas, Puan Nurmah cakap jelas. Okay, tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Moga-moga majlis kita malam ni diberkati bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Moga-moga kita harapkan aktiviti Ramadan kita penuh dengan bacaan Al-Quran. Waalaikumsalam. Puan Yana, boleh tumpang kelas. Malam ni kelas Selasa malam. Tapi kelas lain nak join sangat-sangat dialukan untuk memeriahkan kelas kita malam ni. Okey, jom kita mulakan majlis kita dengan sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح عارف وارزقنا فهم نبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة مقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah di malam bulan Ramadan ya Allah, kau terangkanlah hati kami ya Allah, kau terangkanlah hati kami Rahman, kau terangkanlah hati kami ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah, pemudahkanlah kami untuk menerima ilmu ya Allah, pemudahkanlah kami mengingati dan memahami segala pelajaran yang diajar oleh guru-guru kami ya Allah, kuatkanlah daya ingatan kami ya Allah, lembutkan lidah kami supaya kami mampu menyebut semua kalam-kalam-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Engkau turunkan. Ya Allah, lancarkanlah lisan kami ya Allah supaya kami dapat membaca Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah dan hari malam-malam yang lainnya. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa balighna lailatul qadar. Ya Allah, Kau berkatilah kami ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah dan Kau temukanlah kami dengan malam Al-Qadar. Amin amin rabbal alamin. Okey, sementara saya baca doa tadi, ada yang baru masuk. Selamat datang Puan Nur Aini, Tuan Zul. InsyaAllah boleh tumpang, tak ada masalah. Jom sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okay, jom. Kalau semua dah sedia, insyaAllah, alhamdulillah. Puan Nur Aini pun cakap jelas. Kalau semua jelas, jom kita mulakan bacaan surah Al-Kahfi. Ayat 46. Surat 299. Okay, sama-sama. Baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, permulaan ayat hurufnya tak ada baris. Itu namanya hamzah wasal. Macam mana kita nak tahu hamzah wasal tu apa? Hamzah wasal tu ada tiang alif, atas dia ada kepala sod. Nampak macam kepala sod tu. Tu namanya hamzah wasal. Tapi ada ustaz-ustaz nak bagi ingat, dia cakap alif atas dia ada berudu. Boleh ingat. Tapi nak tahu nama dia hamzah wasal. Jadi hamzah wasal ni macam mana cara nak baca dia? Kalau dia berada di tengah-tengah ayat, kita abaikan, kita tak perlu baca. Tapi dalam keadaan macam ni, hamzah wasal kalau dia tak ada baris, sebelah dia pula mati. Kalau kita tak bariskan hamzah wasal tu, kita tak boleh nak bunyikan perkataan tu. Jadi kita kena juga bariskan hamzah wasal tu. Jadi macam mana cara nak bariskan hamzah wasal ataupun alif berudu ni? Okey. Dengan formula dia, kalau hamzah wasal huruf pertama, kita kira hamzah wasal huruf pertama. Huruf selepas dia adalah huruf kedua. Kalau huruf pertama hamzah wasal, huruf kedua lam, automatik hamzah wasal baris atas. Dia mesti bunyinya al. Kalau huruf hamzah wasal, huruf kedua bukan lam, baru kita tengok formula huruf ketiga. Huruf ketiga baris atas atau bawah, hamzah wasal baris bawah. Huruf ketiga baris depan, hamzah wasal baris depan. Okey, jom kita baca. Jadi sebab kat sini lam, jadi kita baca al. Okey, selamat datang Puan Teh Mariam. Kita baru nak baca ayat 46. Surat 299. Waalaikumsalam Puan Teh. Okey, bacaan dia al, bariskan hamzah wasal dengan baris atas. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Okey, sini saya baca, sama-sama kita baca sama-sama. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Okay, boleh? Jom kita tengok sama-sama. Al-malu. Tengok, kita bariskan tadi. Saya ajar cara nak bariskan hamzah wasal. Baris atas. Jadi bunyinya al. Lam tu ada tanda mati. Jadi kena jelaskan bunyi lam tu. Ada bunyi al. Al-ma-lu wal. Lu-wal. Kenapa bukan al-malu wa al-banu? Kita tak baca wa al-banu. Kita tak bariskan hamzah wasal yang kedua. Kenapa? Hamzah wasal ni sebenarnya nama dia wasal tu sambung. Jadi cakap aku hamzah sambung. Tak payah baca. Terus sambung. Jadi yang kedua, hamzah wasal yang kedua tu kita lompat terus. Tak payah baca dia wal banu. Kita tak baca wa al banu. Tapi kenapa yang pertama tadi kita kena baris pula baris atas? Sebab sebelum dia tak ada siapa yang nak disambungkan. Dia huruf pertama. Jadi tak ada orang sebelum dia nak disambungkan dengan huruf selepas dia. Jadi dia terpaksa terima baris. Jadi dia baris atas. Okay, boleh tengok perbezaan hamzah wasal pertama dengan hamzah wasal kedua. Hamzah wasal pertama kita bariskan. Hamzah wasal kedua kita abaikan. Okay, terus. Wal banunazi. Nunazi. Cepat. Zi. Hujung lidah sentuh gigi bawah. Ada huruf zai dan ada bunyi lebah tu.
Zinatal. Zinatal. Ada lagi hamzah wasal. Jadi abaikan bunyi lam saja. Sorry, zinatul. 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 Okay, sebelah hujung tu zinatu situ namanya ta bulat. Jadi bunyinya tu. Tu masuk dalam lam mati bunyinya tul. Zinatul hayatid. Okay, selepas ya ada waw pula. Tapi kita tak baca hayau atau hayu. Kita baca haya. Kenapa? Waw atas dia ada alif kecil. Kalau huruf mat ada berapa? Huruf mat ada 3. Alif, waw, ya. Tapi kalau huruf 3 ni, 2 daripadanya berada di tempat yang sama, atas bawah. Contoh waw, atas dia ada alif. Ya, atas dia ada alif. Kita tengok siapa duduk atas. Kalau ada alif dekat atas, kita baca alif. Jadi bunyi alif apa? Bunyi a. Jadi haya, haya panjangkan. Hayatid. Tid. Tak pada bawah. Selepas dia ada alif lam. Alif lam, lam di atas tengok kosong pula. Jadi alif lam kosong tak perlu baca. Jadi lompat terus huruf selepas dia, huruf besar du dal. Jadi bunyi tiddu. Tiddu. Tengok lidah kat mana? Lidah, hujung lidah sentuh gigi atas. Gigi kaca atas. Dunya. Dunya. Okay, selalu kita belajar nun kosong. Kita belajar kalau nun mati jumpa ya. Idgham, betul tak? Tengok perkataan dunya tu. Nun mati jumpa ya. Selalu dah hafal dah nun mati jumpa ya waw mim nun. Idgham bi gunnah. Masuk dengan dengung. Jadi kita pun baca kat sini. Oh, nun jumpa ya mesti kena dengung. Jadi dunya. Salah kita tak baca dunya idgham bi gunnah kat sini. Sini hukumnya bukan idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Walaupun kat sini nun jumpa ya. Kenapa? Kat sini hukumnya izhar mutlak. Cuba tulis kat komen. Hukum dia izhar mutlak. Macam mana nak bezakan izhar mutlak dengan hukum idgham bi gunnah? Okay, syarat idgham, nak jadi idgham mesti dia mesti dalam 2 perkataan. Nun mati dalam satu perkataan, huruf yang dia jumpa, huruf wa, ya, waw, mim, nun tu dalam perkataan yang lain. Dalam 2 perkataan. Tapi perkataan dunia tu, nun ada duduk situ, ya pun perkataan yang sama. Jadi dia satu kalimah. Jadi dia tak boleh jadi idgham. Okay, jadi macam ni, susahlah Ustazah nak kenal macam tu sebab kita tahu satu kalimah ke 2 kalimah confuse. Senang kira, tengok nun tu ada tanda mati ke tak? Nun ada 2 jenis. Nun, dia mati tapi dia atas dia tak ada tanda. Nun atas dia kosong, nun kosong ataupun nun dia mati bertanda. Ada tanda nesal atas dia tu. Kalau nun ada atas dia tanda mati, automatik bacaannya jelas. Nun ada atas dia ada tanda mati, maksudnya bacaannya jelas. Jadi mesti baca izhar. Jadi kat situ hukumnya izhar mutlak. Jadi kena jelaskan bunyi nun tu. Dunya, jangan baca dunya. Okay, boleh? Dunya. Jelaskan nun. Okay, jom kita baca dari sekali. Al-malu sampai dunya. Sama-sama. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Pastikan ha, jelaskan dengan tiddun. Tid, dal tahan sikit sebab dia bersatu. Hayatid dunya. Berhenti 2 harakat. Okay, terus. Wal, lepas wa ada hamzah wasal, alif berudu tu abaikan, terus masuk dalam lam mati. Sebab apa? Kita tak baca wa'al, kita baca wal. Hamzah wasal ni hamzah sambung. Jadi dia cakap sambung terus, tak payah baca dia. Jadi tinggalkan dia, abaikan wal baqiyatus. Okey, tengok perbezaan alif lam yang pertama, atas lam dia ada tanda mati. Jadi kita kena jelaskan bunyi lam tu. Wal. Lam kedua pula, alif lam kedua, alif lam kosong. Jadi tak perlu baca lam tu terus sebut short sabdu, jadi bunyinya tussa. Okay, mana ya? Short huruf tebal, jadi
pangkal lidah naik sikit. Tussalihat. Tussalihat. Okay, boleh? والباقيات الصالحات خير عند ربك huruf tebal. Kemudian dia ada bunyi tak nak khairun tak cukup. Dia kena khairun keluar dari sini. Khairun in itu situ tanwin 69 atas surah tu contoh tanwin 69. Dalam Quran ada dua jenis tanwin 99 dengan tanwin 69. 99 dengung, 69 jelas. Jangan dengung, jangan lama. Tashenggo je. Run ain sebut jelas nun terus pindah. Khairun inda rabbik. Inda rabbik. Inda nun kosong jumpa dal, ikhfa hakiki. Ikhfa tu apa? Sembunyi. Sembunyi, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Jadi hujung lidah tak boleh sentuh langit-langit atas. Hujung lidah tergantung. Jadi kena ingat nun kosong jumpa dal, nun kosong jumpa huruf selain ya waw mim nun, gantungkan lidah. Jadi bunyi je Inda rabbik. Ba tahan sikit. Pegang dulu dia sebab dia bersabdu. Rabbik. Bik. Kaf ada angin sikit. Tak nak rabbik. Rabbik tak cukup. Dia rabbik. Ada angin sikit. Okey, jom sama-sama dari wal baqiyatu sampai rabbik. والباقيات الصالحات خير عند ربك. Okay, kita ulang sikit. Inda rabbik. Boleh? Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Situ hukumnya mad iwad. Mad iwad ni apa? Tanwin baris 2, tinggalkan 1, baris, panjang 2 harakat. Tanwin baris 2, tinggalkan 1 baris, panjangnya 2 harakat. Jadi bunyinya bukan amalan tapi amala. La, 2 harakat. Thawabau. Tha keluar lidah, tak nak sawa. Tha. Wa pun senyum. Thawabau. Sebenarnya asal dia thawaban wa khairu. Tapi ban tanwin baris tanwin tu tanwin tak selari. Jumpa dengan huruf waw nak buat apa? Idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Hurufnya apa? Huruf idgham ya waw mim nun. Jadi kat situ huruf waw. Jadi masuk. Jadi bunyi tak boleh thawaban, bunyi jelas ban. Kena thawabau. Bau masuk dalam waw. Thawabau. Kemudian nak dengung mesti syarat dia cukup 2 harakat. Thawabau wa khairun tanwin 99 jelas, tashenggo je. Khairun amala. Okay, sama-sama baca dari inda rabbika. Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Okay, terus. Ayat 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ. Okay, kita berhenti pendek-pendek ya. Cantiknya kalau nak berhenti dekat hujung ayat. Tapi sebab kita punya nafas kurang, jadi kita kena cari tanda wakaf. Sebab kat situ tak ada tanda wakaf, tak ada tanda boleh berhenti. Boleh berhenti sebelum huruf waw, sebelum huruf fa. Bolehlah cuba berhenti kat situ. Okay, sini ya. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالِ. Jibal. Nak berhenti berapa harakat situ? Situ boleh berhenti 2, 4, 6 harakat. Kenapa? Situ mad arid disukun. Kenapa saya cakap dia mad arid disukun? Apa syarat-syarat mad arid disukun? Jibal. Tengok ya, mad arid sukun kat situ perkataan jibal. Macam mana dia boleh jadi mad arid sukun? Tanda pertama mad arid sukun mesti berhenti. Jadi kita berhentikan bacaan kat situ.
Jibal. Jadi tanda pertama check. Tanda kedua, mesti ada huruf mat. Jibal. Sebelum lam ada alif mat. Jadi check. Tanda kedua ada huruf mat. Settle. Sebelum huruf mat, dia ikut tanda mat asli. Kalau huruf alif, sebelumnya mesti huruf baris atas. Jadi alif sebelumnya ada ba baris atas. Okay, check. Okay, selepas huruf mat, mesti ada satu huruf hidup. Jibala. La tu sebenarnya hidup. Dia ada baris. Tapi sebab kita matikan, dia bunyi jibal. Jadi 4 syarat cukup nak jadi ma'rif sukun. Bolehlah dibaca 2, 4, 6 harakat. Saya selalu baca 4 harakat. Jadi saya baca jibal. Bunyi lam, bunyi kelima. Okay, sama-sama lagi saya ya. Wa yawma nusayyi. Ya sabdu tahan sikit, tekan. Bunyi lenyek nusayyiru. Okay, sama-sama. Wa yawma nusayyirul jibal. Bunyi lam, last tu lam. Jadi lidah letak ke langit atas. Okay, terus. Wa taral arda barizah. Zah. Okay, kita tengok satu-satu. Watarol. Lepas ro ada ya. Tapi kita tak baca. Sebab lepas ya tu ada alif lam. Bila nampak je alif lam ataupun hamzah wasal. Ingat ya, kalau nampak alif lam dalam Quran, kalau baca sendiri kat rumah, nampak alif lam, hamzah wasal kat situ, kita kena lompat terus. Huruf selepas hamzah wasal. Kita kena cepat-cepat masuk huruf selepas hamzah wasal. Hamzah wasal tu kena tinggalkan, masuk huruf selepas dia. Jadi bunyinya watarol. Kita tak baca panjang ya tu, kita abaikan. Hamzah wasal kita abaikan, ada 2 huruf abai. Terus masuk roh, masuk dalam lam mati. Jadi bunyinya watarol. Kemudian arda. Makhraj da, sisi lidah bawa ke langit atas. Barizah. Ba, 2 harakat. Rizah, zah. Zah, hujung lidah sentuh gigi bawah, ada bunyi lebah. Zah. Okey, kenapa bunyinya zah? Situ namanya ta bulat ataupun ta marbutah. Ta marbutah, terus bunyi ta, berhenti bunyi ha. Jadi jangan baca barizat tapi barizah. Zah. Okey, boleh? Okey, lagi sekali. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Okay, ta bulat. Ta bulat tu atas dia tanwin baris 2 di atas. Selalu tanwin baris 2. Formula dia apa? Berhenti 2 baris, tinggalkan 1. Panjang 2 harakat. Tapi ta marbutah terkecuali. Ada special case. Dia mati habis. Terus bunyi ha. Udahlah dia sebenarnya ta. Mati jadi bunyi ha. Tanwin pun tak boleh tinggalkan 1. Terus mati habis ya. Barizah. Okay, terus. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Misalnya, okay, kat situ ada 2 ra mati. Saya nak tuan-puan teka. Ra mati yang kedua, dari dua-dua tu kena baca tebal ke baca nipis. Sambil dengar-dengar saya sebut tu, cuba pasang telinga, jadi telinga Arab. Cuba teka saya baca tebal ke nipis di dua-dua ra tu. Okay, sama-sama kita baca. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Mat iwat, tanwin 2, tinggal 1, panjang 2 harakat. Jadi bunyinya ahada. Okey, ada jawapan tak? Agak-agaknya ra hasyarnahum tu tebal ke nipis. Kemudian ra nughadir minhum tu tebal ke nipis. Ra ni very special. Dia bukan huruf tebal, dia bukan huruf nipis. Dia huruf kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, bergantung pada keadaan. Okey, selamat datang Puan Akhtarun Nisa. InsyaAllah kita baru masuk ayat 47. Sempat lagi. Okay. Syarat-syarat ra nak jadi tebas ke nipis. Ra tu tengok dulu.
row tu ada baris ke tak. Kalau ada baris, row baris atas tebal. Row baris depan nipis. Sorry. Row baris atas tebal, row baris depan pun tebal. Row baris bawah nipis. Apa maksud tebal nipis? Tengok ya. Row. Macam mana mulut saya? Lidah saya naik. Row. Ru. Row, ru. Tapi kalau sebut row baris bawah, ri. Mulut senyum, lidah kat bawah. Tu maksudnya nipis. Lidah kita relax kat bawah. Kalau sebut huruf tebal, lidah kita kena naik angkat ke atas. Ra. Kita tak sebut ra. Kalau kita sebut nipis, bunyinya ra. Tak nak. Kita nak ra. Kemudian ru. Kalau nipis, ri. Okey. Betul. Kemudian, tu syarat pertama lah. Kalau berbaris, dia mesti macam tu. Kalau atas atau depan, mesti baris tebal. Kalau row baris bawah, nipis. Tapi sekarang ni, row dua-dua, sekarang ni row tu mati. Kalau row tu mati pula macam mana? Okey, Puan Jamilah dah bagi jawapan je Kak. Satu, row tebal sebab sebelumnya baris atas. Row, okey, second dia cakap row tu baca nipis sebab sebelumnya baris bawah. Tepat sekali. Okey, kalau saya cakap tadi, row tu berbaris, macam tu cari tadi syarat dia. Tapi kalau row tu mati, maksudnya row tu tak ada baris, tak ada atas, tak ada bawah, tak ada depan. Dia row tanda mati, kita tengok orang sebelah dia. Orang sebelah dia yang mempengaruhi dia, orang sebelum dia. Jadi row tu akan dibaca tebal kalau orang sebelum dia baris atas atau baris depan. Dia akan dibaca nipis kalau sebelum dia baris bawah. Jadi tengok perkataan wa hasyarnahum. Jadi kita kena bunyi hasyar. Ra tu kita waktu sebut ra tu lidah kita naik sikit. Hasyarnahum. Beza tengok mulut saya kalau saya baca ra tu secara nipis. Hasyarnahum. Kita tak nak, yang ni salah. Hasyarnahum. Hasyar nipis. Kita nak hasyarnahum. Okey, boleh ya? Okey, perkataan kedua, nughadir minhum. Jadi kita nak nipis ini sebab ra sebelumnya baris bawah. Jadi nipis. Macam nak jaga nipis? Senyum. Nughadir minhum. Okey, benar? Nughadir minhum. Okey, macam mana jaga? Kena senyum. Kalau kita angkat je bibir, dia akan jadi tebal. Contoh salah macam ni. Nughadir minhum. Tak nak dir. Kena nughadir. Situ pelajaran hari ni. Ra tebal atau ra nipis. Cantik ayat tu ada satu tebal, satu nipis. Hasyarnahum. Ra sebelumnya ada shin baris atas. Nughadir minhum. Ra mati sebelumnya ada dal baris bawah. Okey, jom kita baca lagi sekali. Kita tebalkan yang mana yang tebal. Kita nipiskan mana yang perlu nipis. Macam nak jaga tebal? Tebal lidah naik. Nipis lidah landing kat bawah. Okey, kemudian hasyarnahum falamnu. Situ mim ada tanda mati. Mim berbatu nisan tu maksudnya jelas, jangan dengung, jangan lama, tersenggol je. Falamnu ghadir min hum aha. Ada 3 mim. Ada tanda mati situ. Jadi semuanya jelas. Jangan dengung. Jangan lama. Ra, satu tebal, satu nipis. Okey, jom sama-sama kita buat. Okey, 1, 2, mula. Hasyara. Ha pedas. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Okey, boleh? Mina faham betul-betul? وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. 2 harakat berhenti. Okey, terus. Ayat 48. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا. Astaghfirullahaladzim. Okey, boleh. Saya nak berhenti kat jik tu mudah. Sama-sama lagi sekali. Baca sama-sama dengan saya. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا.
yaktumuna. Na berhenti 2 harakat. Wa'uridu. Yang situ nak kena jaga dha kena tebal, tak nak du kena du. Sisi lidah bawa ke gigi geraham belah atas. Wa'uridu. Sebab lidah kita nak bawa ke gigi geraham belah atas. Logik tak lidah kita letak kat bawah je? Maksudnya tak logik, dia kena naiklah atas sebab giginya kat atas. Jadi dia naikkan ke atas, kemudian pangkal lidah pun tinggikan, penuhkan langit. Sebab huruf dot memang huruf yang tebal. Dia ada sifat satu, dia itibak tu memenuhi ruang langit. Jadi dot ni kena penuhkan ruang langit. Jadi pastikan lidah kita betul-betul penuhkan langit. Wa'uridu. Tak cukup kalau wa'uridu, lidah kat bawah je. Langit banyak lagi kosong, tak nak. Wa'uridu. Okay, boleh? Du, dot, waw, panjangkan mat asli. Du, 2 harakat. Okay, waw tu lepas dia ada alif, ada bulat kecil. Alif tu abaikan. Waw tetap kena panjang, jangan tak panjang sebab nampak alif bulat tu, tiba-tiba waw tu kita baca pendek, tak nak. Waw tu tetap panjang. Alif tu yang ada bulat tu abaikan. Kita buat tak nampak je. Dia sebenarnya ada dalam tulisan je. Dia tak ada dalam bacaan. Jadi bacaan dia tetap panjang waw. Wa'uridu ala. La 2 harakat juga. Macam saya terang tadi, kalau ada ya, ada alif atas dia, baca siapa? Siapa yang berkuasa? Alif atas tu. Jadi bunyi la. Panjang 2 harakat. Rabbika. Ba tahan huruf bersabdu. Tak nak rabbika, kena rabbika. Ba 2 bibir, makhraj dia 2 bibir dirapatkan secara berat. Jadi dah berat tu, kita beratkan lagi. Sebab dia ada sabdu. Mewakili 2 ba. Rabbika. Okay, terus. Saffal laqad. Okay, kalau atas satu huruf tu ada sabdu, ada tanwin. Siapa yang kita nak dahulukan? Fa tu tengok ya. Saffal. Okay, satu kita dahulukan sabdu dulu. Kita settlekan sabdu dulu. Sabdu bunyi dia macam mana? Kalau sabdu mesti kena tahan. Jadi fa tu kita tahan. Soffa. Makhraj dia lidah gigi atas sentuh bibir bawah. Bibir ada bibir luar, ada bibir dalam. Gigi atas sentuh bibir belah dalam. Sof. Ya. Soffa. Biar dia tahan dulu makhraj dia. Baru lepas. Sofa. Tak nak cepat sangat. Sofa. Kita nak sofa. Sebab apa kena tahan? Sabdu mewakili 2 huruf. Jadi kena tahan sikit. Sofa. Okay. Itu bacaan dia. Kalau dia tak ada tanwin. Tak ada baris 2. Sekarang ni dia udahlah ada sabdu tadi. Dia ada baris 2 pula. Okay. Jadi atas dia tanwin tak selari. Atas sabdu tu ada tanwin tak selari. Kita ingat. Tanwin tak selari ni mesti selalunya dengung. Kecuali kalau dia jumpa 2 huruf. 2 huruf. Hurufnya ra atau lam. Ra atau lam. Boleh ingat? Lari. Lam ra, lari. Bila jumpa 2 huruf ni, selalunya dengung. Tapi kalau lari ni, lam ra, lari sikit daripada kebiasaan. Dia masuk tanpa dengung. Ya, boleh ya? Masuk tanpa dengung. Jadi bunyinya soffal. Fa tahan. Kemudian fan, sepatutnya fan baris 2. Kita tinggalkan 1. Fa masuk dalam bunyinya fal. Soffal. Okay, cara masuk dengan dengung, kita hilangkan 100% bunyi nun. Tak ada bunyi soffan dah. 100% bunyi nun hilang. Ganti dengan bunyi lam. Soffal. Okay, boleh ya? Laqad ji. Situ ada apa? Dal mati mesti kena lantun. Situ qalqalah sughra. Sughra ni kecil. Macam mana nak lantunkan qalqalah sughra atau qalqalah kecil? Lantunan dia agak ringan. Cara nak lantunkan ringan, kita jangan tersangkut. Kita kena sekali lalu je. Sekali lalu cepat. Laqad ji. Okay, cara nak lantun
hujung lidah sentuh gigi atas untuk huruf dal. Dal makhraj dia hujung lidah sentuh gigi atas ni. Belah dalam. Ni gigi yang kita nampak, gigi luar ni. Sekarang ni belah dalam dia. Jadi kita kena tolak sini. Ni makhraj huruf dal. Aid. Kalau kita tahan lidah kita kat gigi, dia tak akan lantun. Aid. Tahan. Sekarang kita nak lantun, kita kena lepaskan. Dah letak, kita tarik cepat. Jadi bunyi dia akan jadi macam ni. Laqadji. Tengok lidah saya tolak, tarik cepat. Tolak tu pun tolak lembut-lembut je. Tak nak laqadji. Dia laqadji. Cepat. Tarik cepat, bunyi pun lancar. Saffal laqadji tumuna. Ji. Ja dari bawah, jumpa hamzah, bunyinya ji. Tak nak jir, tumuna salah. Tu huruf ain. Kita nak ji. Hamzah bunyinya sharp je. Tajam je. Ji. Tikam cepat. Ji. Tumuna. Okay, boleh? Okay, wa'uridu lagi sekali sampai ji tumuna. Wa'uridu ala rabbika laqad ji'tumuna. Berhenti 2 harakat. Okay, terus. Okay, sebab nak terus, tak cantik kita berhenti situ sebenarnya. Tapi kita tak cukup nafas, boleh berhenti. Tapi syaratnya, ulang balik satu kalimah. Okay, sekarang kita nak ulang balik ji'tumuna. Kemudian kita nak berhenti pada jim kecil hujung tu. Okay, sama-sama. Ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Okay. Ji'tumuna. Tadi hamzah jaga. Bunyinya tikam tajam. Ji'tumuna. Okay, terus. Kama. 2 harakat juga. Khalaqnakum. Ni pun sama. Qalqalah sughra. Macam mana cara nak kena qalqalah sughra? Huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Dia ada tanda mati. Dia duduk dekat tengah-tengah ayat. Dia bukan huruf yang terakhir. Dia huruf yang berada di tengah-tengah kalimah. Tengah-tengah kita baca tu, kita jumpa huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah kotor. Ada tanda mati. Jadi tu qalqalah sughra. S-U-G-H-R-O. Sughra. Sughra tu kecil. Jadi lantunan dia kecil sekali lalu. Khalaqnakum. Okay, ramai saya dengar orang bunyi salahnya khalaqnakum. Dia bunyi ke. Ke tak nak. Ke huruf kaf. Kalau dia bunyi khalaqnakum tu maksudnya lidah dia dia letak kat bawah. Lidah dia landing kat bawah. Kita tak nak. Ko, cara sebut pun ko. Lidah tinggi. Jadi waktu lantun pun kita kena tinggikan lidah. Khalaqnakum. Pastikan waktu sebut lantun tu lidah kita tinggikan. Boleh? Khalaqnakum. Okay, satu, lidah tinggi. Kemudian bunyi dia hampir macam bunyi baris atas. Hampir macam bunyi khalaqnakum. Qaf baris atas bunyinya qa. Tapi lantun dia tak adalah bunyi khalaqnakum, tapi bunyi dia hampir. Tapi lebih laju sikit. Khalaqnakum. Jangan baca khalaqna. Tersekat situ tak nak. Kita tak nak tersekat. Bunyinya sekali lalu tak tersangkut. Okay, boleh ya? Kama khalaqnakum mim ada tanda mati, jelas, tasyenggo je. Kum awwala. Waw ada sabdu. Jadi wa cara sebut je kena muncung bibir. Wa. Jadi muncung tu beratkan sikit bibir kita. Awwala. Bayangkan kita sebut 2 waw. Waw 1 mati, waw kedua baru ada baris. Jadi tahan dulu baru lepas. Awwala marrah. Situ ada ra sabdu. Kemudian dia ta bulat berhenti jadi bunyi ha. Okey, lagi sekali kita nak baca dari ji'tumuna sampai marrah. Ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah.
Marrah. Ingat ya, ta bulat atau ta marbutah. Terus bunyi ta, berhenti bunyi ha. Okey, cuba tengok bawah ta tu ada apa? Ada mim ekor kecil. Gantung ke bawah. Mim ekor kecil. Mim ekor ke bawah. Mim ekor panjang ke bawah. Mim ekor panjang ni apa? Mim ekor panjang ni iklab. Nak tunjukkan iklab. Hukum iklab. Iklab ni refresh sikit yang kita belajar tajwid dulu. Nun atau tanwin bila dia jumpa huruf ba, dia jadi hukum iklab. Iklab ni tukar. Tukar apa? Kita kena tukar bunyi nun pada bunyi mim. Kita tak sebut nun, kita sebut bunyi mim. Jadi pada marrah tu mana nunnya? Kat situ tak ada nun tapi ada tanwin. Asal perkataan situ marratin. Marratin, kemudian dia jumpa huruf sebelah dia tu huruf ba, bal. Marratin bal. Marratin bal. Ta baris dua di bawah bunyi tin. Itu tanwin jumpa dengan huruf sebelah dia ba, bal. Jadi bacaan dia kalau kita sambung marratin bal, kena baca sebajak. Kita kena baca macam ni. Marratin bal. Tim bunyi nun tukar jadi bunyi mim. Marratin bal. Okey, jadi nak katanya iklab tu terjadi bila? Dia terjadi bila nun atau tanwin jumpa dengan huruf ba. Jadi bila kita berhenti tadi waktu jim kecil tadi kita berhentikan bacaan, betul? Jadi kita tak sempat jumpa ba. Bila dia tak sempat jumpa ba, tanwin tu tak sempat jumpa ba, dia tak jadilah hukum iklab. Jadi jangan bunyikan waktu berhenti awwala marratim. Salah. Dia kena awwala marrah. Kenapa tinggal roh je? Sebab dia tak jadi iklab kat situ. Iklab hanya terjadi kalau dia jumpa ba. Kalau dia tak jadi jumpa ba, dia jadi tanwin biasa je. Tanwin baris dua di bawah. Jadi tanwin baris dua di bawah, bila berhenti, hilangkan baris dia. Jadi ha. Jadi bunyinya awwala marrah. Okey, benar ya? Okey, terus. Ayat 48, habiskan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Maw'ida. Mad iwat lagi sekali. Mad iwat tu apa? Iwat tu maksudnya ganti. Apa yang kita ganti? Gantikan baris dua di atas. Gantikan tinggal satu. Daripada mau'idan jadi mau'idah. Tinggalkan satu baris. Panjangkan dua harakat. Mau'idah. Okay. Tengok satu-satu. Bal za'amtum. Bal. Setiap huruf dalam Quran yang ada tanda mati, maksudnya kita kena jelaskan betul-betul huruf tu. Apa maksud jelaskan huruf? Letak betul-betul lidah kita ataupun letak betul-betul huruf tu pada makhraj dia. Kalau lam ada tanda mati, maksudnya kita kena letak lam tepat pada makhraj dia, makhraj lam, hujung lidah sentuh langit-langit atas. Jadi kena tepat letak kat langit-langit. Bal, za'am, mim ada tanda mati. Jadi makhraj dia dua bibir rapat, tepat-tepat kena rapat. Za'am, tum. Allan. Okay, kat situ. Allan, lam ada tanda sabdu, jadi tahan sikit. Allan naj'. Nun kosong jumpa nun sabdu, apa hukum dia? Idgham bi gunnah, masuk dengan dengung. Tapi sebab dia nun masuk dalam nun, so no problem. Jadikan satu nun je. Kemudian dengungkan. Allan naj'ala. Sama qalqalah surah. Jim. Tarik cepat. Makhraj huruf jim, tengah lidah, bawa ke langit. Kemudian kita pisahkan cepat-cepat. Aj. Itu makhraj huruf jim. Aj. Tapi tak lantun kalau kita tahan. Jadi nak cari macam mana nak lantunkan, kita kena lepaskan daripada langit. Aj. Cepat lepaskan. Naj'ala lakum. Mim kosong, jumpa mim sabdu. Masuk. Kan dua mim tu jadikan satu mim.
maw'ida. Okay, boleh? Okay, kita nak ulang dari bal za'amtum. Jelaskan semua huruf yang ada tanda mati. Kemudian nun sabdu, dengung. Mim sabdu, dengung. Okay, sama-sama. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Da. Bunyinya lembut je. Da. Hujung lidah sentuh gigi atas. Da. Tolak tak nak. Maw'ida. Da tu saya tolak ke langit. Bunyinya keras. Tak nak. Nak maw'ida. Bunyinya mengada-ngada. Da. Bunyi da. Tak nak mengada-ngada. Tu tebal bunyi tak nak. Okay, terus. Wawudi'an. Okay, ayat 49. ووضع الكتاب فترى المجرمين ووضع walaupun dia baris bawah dia tetap tebal. Di tak nak wawudi'i, kena wawudi'al. Sorry, minta maaf. Di'al. wawudi'al kitabu fataral. Kita ada ya, lepas ya ada alif lam. Jadi bila nampak je alif lam, alif pertama tu hamzah wasal. Maksudnya nampak je hamzah wasal, mesti kena lompat cepat huruf selepas hamzah wasal. Tinggalkan huruf yang tak ada baris. Jadi kat situ fataro, huruf yang last ada baris, ra. Jadi kalau baca sendiri, tuan-tuan baca sendiri kat rumah, macam nak kenal macam ni. Fataro, ra ada baris. Kemudian sebelah-sebelah dia ada hamzah wasal. Bila jumpa hamzah wasal, maksudnya kena lompat cepat huruf selepas hamzah wasal tu. Jadi huruf selepas hamzah wasal tu ada lam mati. Jadi ra mesti terus masuk lam mati, bunyinya rol. Tak boleh panjang. Kena terus masuk. Tak boleh fatarol. Kena fatarol. Ya kosong tinggalkan, hamzah wasal tinggalkan. Fatarol. Saya ulang banyak kali dah. Qalqalah namanya qalqalah sughra. InsyaAllah moga-moga Allah bagi faham cara nak bunyikan qalqalah sughra ni. Mujrimi. Ringankan je. Tak nak mujrimi. Berat macam susah sangat nak lantun tu, tak nak. Ringan-ringan je. Relax je. Lidah kita tolak tarik. Mujrimi. Cepat. Tak tersangkut. Mujrimin. Mad arid dia sukun lagi sekali. Okay, apa syarat mad arid sukun? Tadi saya dah terangkan. InsyaAllah kalau ada kawan-kawan yang tulis nota, boleh tengok. Wawudi'al kitabu fataral mujrimin. Okay, berhenti situ. Okay, boleh tak nak ulang balik fataral mujrimin? Okay. Fataral mujrimin. مشفقين مما فيه. Nak berhenti pada fi sebab sebelah dia ada waw. Jadi nak berhenti pada fi. Okey, sama-sama. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Okey, tadi mujrimin kita berhenti berapa harakat? 2, 4, 6. Betul tak? Sebab saya cakap tu mad arid sukun. Mad arid sukun berhentinya 2, 4, 6. Saya selalu berhenti 4. Mujrimin. Tapi kalau saya baca secara bersambung, apa hukum kat situ? Dia jadi lagi tak mad arid sukun? Dia dah tak jadi mad arid sukun ya. Dia jadi mad asli biasa je ya tu. Jadi bacaan dia 2 harakat sahaja. Tak boleh 4, tak boleh 6. Jangan baca macam ni. Tadi kita berhenti. Wawdi'al kitabu fataral mujrimin. Kemudian dia ambil balik. Dia nak sambung. Dia baca macam ni. Fataral mujrimina mushfiqina dia macam nak berhenti. Tapi dia tak berhenti. Dia sambung. Tapi ya tu dia panjangkan. Lebih daripada 2 harakat. Tak boleh ya. Bila kita sambung, ya tu jadi mad asli. Mad asli boleh baca 2 harakat saja. Dia kena mujrimina mush. Tekan saja. Jangan sampai mina mush. Salah ya.
Ramai orang tak perasan dia buat macam tu. Sebab dia macam teragak-agak. Dia rasa macam nak berhenti. Fataral mujrimina. Tiba-tiba rasa macam nak sambung. Jadi dia mujrimina salah kat situ. Jadi kalau terbuat macam tu, ulang balik, ulang bacaan yang betul. Tak apa, ulang banyak kali. Kita baca Quran, insyaAllah setiap huruf tu Allah dah janjikan setiap huruf 10 kali ganjaran. Jadi tak ada ruginya kita ulang banyak kali. Okay, boleh? Jadi kalau sambung, bacaannya mat asli saja 2 harakat. Jangan dipanjangkan sampai 4 atau 6. 4 atau 6 boleh baca kalau dia mat arid li sukun. Mat arid sukun syarat pertama dia kena berhentikan bacaan. Kalau baca secara sambung, dah tak jadi mat arid sukun. Jadi mat asli, jadi kena teruskan 2 harakat. Okay, boleh ya? Cuba ikut saya baca. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Fih. Mat arid li sukun lagi. Kenapa? Saya berhentikan bacaan. Kemudian ada ya, ada huruf mat. Sebelum ya baris bawah. Selepas ya ada huruf hidup. Huruf hidup yang mati mendatang. Jadilah dia mat arid disukun. Okay, kat sini ayat ni pastikan jelaskan huruf shin. Mush. Shin. Tengah lidah bawa ke langit. Mush. Tekan tengah lidah ke langit. Mushfiqi. Tak nak baca musyfiqi. Ramai orang dia macam keliru nak keluar huruf sin ke nak huruf shin. Jadi bunyi yang keluar musfiqi. Tak nak dia kena mush. Jelas shinnya. Jelas dia ada bunyi sh. Suruh orang senyap tu kan ada bunyi tu. Sh. Jadi mush. Jangan mus. Kita tak suruh orang senyap mus. Kita sh. Okay, boleh ya? Mushfiqi. Qaf dari bawah. Tebalkan. Tak nak ki. Mushfiqi. Kaf. Nak mushfiqi. Kemudian mim sabdu. Dengungkan 2 harakat. Baru fi panjang 4. Okay, nak buat lagi sekali. Fatarol. Fi panjangkan 4 harakat ya. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Okay, kita boleh terus sebab ada waw. Wa tak nak wa. Senyum. Wa yaquluna ya waylatana ma liha hadha. Okay, sedih. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha. Hadha keluar lidah panjangkan 2 harakat sebab ada tiang alif tu. Okay, selalunya saya ajar hadha, kemudian dia ada alif lam, dia kena baca cepat. Hadzal. Betul. Alif tu kita tak pakai kalau kita baca secara bersambung. Hadzal. Alif tu tak baca panjang. Kita tak baca hadzal. Tapi kalau kita berhentikan bacaan kat situ, kita guna alif tu. Dia kena berhenti 2 harakat. Hadza. Kalau sambung, baru tak guna. Kalau sambung, hadzal. Okey, kita tengok dua-dua. Kalau berhenti, bunyinya hadza. Okey, saya try berhenti dulu. Tengok bunyinya. Okey, pada ayat tu tak ada apa sangat, tak ada dengung, tak ada apa, cuma nak jaga mat asli banyak situ. Wa yaqu 2 harakat. Macam mana nak kenal mat asli? Huruf mat ada 3. Alif, waw, ya. Syarat nak jadi mat asli, sebelum huruf waw, hurufnya baris depan. Sebelum huruf ya, hurufnya baris bawah. Sebelum huruf alif, hurufnya baris atas. Jadi, wa yaqu, waw, sebelumnya qaf baris depan. Lu, waw, lam depan. Ya, alif, sebelumnya ya baris atas. Wailatana, na, alif, sebelumnya baris atas. Ma, ha, ada banyak situ. Hadza. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadza. Ada 7. Jaga 7 ni Okay, pastikan konsisten panjang dia. 2 harakat. Macam mana cara nak konsistenkan bacaan? Kita tak nak baca macam ni. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadza. Dia macam sekejap panjang, sekejap pendek. Tak nak macam tu. Dia
kena konsisten, baca Quran ni kena disiplin. Panjang dia kena sama semua. Macam mana cara nak panjang sama? Sebelum ni kita belajar, mesti kena ketuk. Takkanlah kita nak ketuk setiap tu. Ya, dua ketuk, berapa banyak nak ketuk sambil baca. Jadi tips dia, cuba kita lenggokkan bacaan. Kita tekan sikit. Waktu yang 2 harakat tu, kita lenggokkan sikit. Yaquluna ya. Jadi bacaan kita konsisten. Okay, cuba ya pada ayat tu kita latih mat asli. Nak bagi dia sama panjang 2 harakat. Okay, 1, 2, mula. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadza. Okay, nampak? Saya tengok. Bagi dia sama. Jadi berhentinya hadza, 2 harakat. Okey, sekarang kita nak ambil daripada hadza, kita nak terus pula. Hadzal kitabi la yughadiru saghirah. Okey, di sini. Hadzal kitabi la yughadiru saghirah. Saghirah. Okey, nak berhenti situ. Okay, tengok pada tadi. Hadza, waktu berhenti tadi, alif tu pakai. Jadi mat asli. Hadza. Tapi sekarang ni kalau kita nak teruskan bacaan, kita nampak za tu baris. Ada baris. Selepas dia ada jumpa hamzah wasal pula. Hamzah ada alif ada berudu tu. Ataupun hamzah, alif ada kepala sod tu. Nampak je hamzah wasal. Saya pesan tadi, nampak je hamzah wasal. Maksudnya kena cepat lompat pada huruf selepas dia. Jadi lepas dia ada lam mati. Jadi za tu kena masuk terus dalam lam, bunyinya hadzal. Tak boleh baca panjang, tak boleh baca hadzal. Tak boleh belok tempat lain. Dia kena straight, shortcut je. Hadzal. Tak boleh melencong hadzal baru pergi masuk lam. Dia kena masuk terus. Hadzal. Okay, terus kitabila, ta panjang, la panjang. Kita bila ghain mahraja teguk lidah kan pangkal kerongkong ni ada bunyi gha diru saghirah sad tebalkan sa, tak nak saghirah kena saghirah. Okey, sama-sama baca dari hadza. Za keluar lidah. Hadzal kitabi la yughadiru saghirah. Matikan. Ta marbutah berhenti. Jadi bunyi ha. Okay, terus. Wala kabiratan illa ahsaha. Ha pedas ada bunyi pedas. Soha, so tebal, soha. Ha tadi ha pedas, ha lagi satu ni ha biasa, ha ketawa, tak pedas. Soha, ha, tak nak baca soha, salah. Satu ha pedas, satu ha tak pedas. Okay, sekali. Wala kabiratan. Atas tabulat ada tanwin selari, jadi kat situ kena baca jelas. Nun dia jangan dengung, jangan lama. Tanil, kemudian illa, lam sabdu tahan sikit, illa dah tahan baru panjangkan, illa panjang dia berapa harakat? Ombak jumpa hamzah 4 atau 5, saya ambil 4. La ahsaha. Okay, sama-sama lagi sekali. Wala kabiratan, wala kabiratan illa ahsaha. Okay, terus. Wawajadu, dua harakat. Wawajadu ma'amilu hadira. Ha jelaskan, di tebalkan. Walaupun dia pada bawah, kena tebal. Sisi lidah mesti kena naik atas juga. Walaupun dia pada bawah. Dira. Okay, sama-sama. Wawajadu ma'amilu hadira. Okay, terus. Situ qaf lam ya. Qaf lam ya tu tanwa qaf wa qaf aula. Berhenti lebih utama. Jadi dah cantik dah berhenti situ. Boleh terus.
ولا يظلم ربك أحدا. أحدا. Ha pedas. Da mad iwad. Mad iwad ni apa? Tanwin baris dulu di atas. Gantikan satu baris. Formula dia 2, 3, 1. Panjangkan 2 harakat. Ahada. Okay, pada ayat last sekali tu, yang penting nak jaga huruf za. Za ramai orang tak keluar lidah satu. Dia dah keluar lidah dekat bawah pula. 2 benda nak jaga huruf za. Di hujung lidah, keluar yaz. Yaz. Dengan lidah saya. Yaz. Pangkal lidah, tinggikan. Sebab dia huruf tebal. Ta, za. Bunyi O. Jadi bunyi dia, jadi mati pun tetap kena tebal. Jadi bunyinya wala yaz. Yaz. Tak nak wala yaz. Yaz dah keluar lidah tapi lidah kat bawah. Kita nak wala yaz. Penuhkan lidah, penuhkan langit dengan lidah. Tinggikan. Okay, sama-sama. Pangkal lidah naik, hujung lidah keluar. Za. Wala yazlimu rabbuka ahada. Nak check huruf za, dia tak ada bunyi z. Tak ada, jangan bunyi yazlimu. Yazlimu tu maksudnya lidah kita tak keluar betul lah tu. Parking dia tak cantik lagi. Dia bunyi yaz. Yaz. Bukan yaz. Yaz. Tu huruf zai. Okay, lagi sekali. Za. Pastikan lidah keluar. Wala yazlimu rabbuka ahada. 2 harakat. Okay, terus. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ayat yang sama saya baca pagi tadi. Cerita tentang Allah suruh malaikat sujud pada Nabi Adam. Wa idh zal, keluarkan lidah. Okay, satu kesalahan huruf zal ni, bila dia mati, ramai orang cenderung untuk melantunkan huruf zal. Huruf zal boleh lantun tak? Tak boleh. Huruf yang boleh lantun dia 5 je. Ba, jim, dal, qaf, ta, baju, dah, kotor. Huruf tu boleh lantun. Aba, aja, ada, aqa, aut. Huruf lain, jangan lantun. Apa maksud lantun kat sini? Dia bunyi macam ni pada huruf zal. Tengok ya. Wa idh qul. Dia bunyi idh tu bunyi lantunan ataupun term dia tawallud. Kita tak nak tawallud kat sini. Kita tak nak lantun ke huruf yang tak boleh lantun. Jadi macam mana cara nak jaga dia? Lidah biar kat luar lama sikit. Wa idh, guna tahan. Tahan dengan gigi, lembut. Jangan gigit. Dia tahan. Wa idh qul. Kalau kita tarik cepat sangat, dia akan jadi wa idh qul. Jadi slow. Wa idh qulna lil malaikah. Okay, boleh ya? Okay. Habiskan sikit lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Okay, terus. Fasajadu illa iblis. Situ pun ma'arif sukun jadi panjang kali. Sin masuk pada bunyi kelima. Iblis. Kemudian dah masuk sin tu ada bunyi bunyi situ. Bunyi desiran. Okay, terus. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Okay, sama-sama. Kana minal jin nun sabdu. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Okay, situ kena cepat. Fafasaqa an. Semua tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Fafasaqa an amri rabbih. Kemudian nun ada tanda mati, mim ada tanda mati, tasyenggo je. An amri rabbih. Rabbih, ba bersabdu. Okay, mati bunyinya rabbih. Jaga jangan bunyi rabbih. Bih tak ada. Ba pada bawah, bi mesti bi. Rabbih. Okay, sebelah dia ada ya kecil, ada ombak pula. Tak pakai. Itu adalah mad silah tawilah. Mad silah sambung.
Mat silah ni maksudnya mat sambung. Jadi kalau kita tak sambung bacaan, kita abaikan ya kecil tu. Okey, boleh kita teruskan bacaan. Afatattakhizunahu wa dhurriyyatah. Okey, nak berhenti situ. Ra sebelah dia ada ra sabdu, jadi masuk za pada ra, zur. Ra sebelah dia ya sabdu, masuk ya, ra pada ya, ri. Dhurriyyatah. Okey. Ta sabdu. Jaga. Afatattakhizunahu wa dhurriyyatah. Okey, nampak ada waw kecil tu, panjangkan 2 harakat. Okey, terus. Kita nak ulang sikit. Wa dhurriyyatahu sampai hujung. Wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Okay, tak sampai. Kita berhenti kat duni je. Okay. Zurriyatahu, jaga ra sabdu, ya sabdu. Pastikan masuk. Za masuk dan ra, sangkut. Zur. Ra masuk dalam ya, ri. Yatahu, waw kecil, atas dia ada ombak, panjang 4 harakat. Hu, au, liya, ombak lagi, 4 lagi. Ya, min, nun kosong jumpa dal, gantung lidah. Min, duni, dua, ni, dua. Okay, sama-sama. Afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Okay, bunyi cara berhenti kat ada waw sabdu, kita kena beratkan sikit. Dia tak, bukan adu. Adu kalau tak ada waw bunyinya adu. Kalau ada waw bunyinya adu. Adu dah muncung tu kita macam kemang sikit. Adu. Okay, boleh ya? Beratkan muncung kita. Wa hum lakum adu. Okay, terus. Bi'sa lil-zalimina badala. Okay, kat sini nak jaga bi, hamzah. Mesti bunyinya sharp, tikam hamzah. Bi'sa, tak nak bir-sa, kena bi. Bi'sa lil, za, kena keluar lidah sebab dia ada sabdu. Tahan lama sikit kat luar. Pangkal lidah naik. Lil-zalimina badala. Mat iwat lagi sekali. Sekali sama-sama. Bi'sa lil-zalimina badala. Okay, terus. Ada masa lagi tak? Okay, dah lah. Lambat sangat. Okay, kita berhenti situ dulu. Sadaqallahul azim. Kat situ ada bunga tu, bagus lah. Maksudnya ayat dia berhenti dekat situ. Allah, Tuan Hassan baru masuk. Kita nak habiskan ayat ke 5 bawah tu ataupun nak berhenti? Berhenti dah lambat sangat nanti. Dah bulan puasa ni kelas kita start lambat. Jadi, tak nak berhenti lambat sangat. Okay, insyaAllah kita tutup dekat ayat 50. Tulis tamat ayat 50. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okay, minta maaf Tuan Hassan, kelas kita baru habis ayat 50, surat 299. Jom kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, kerahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami telah dilupakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Ajarkanlah kami daripada Al-Quran apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kemampuan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Ya Allah, terutama di bulan Ramadan. Ya Allah, bulan Al-Quran. Kau tambahkanlah kecintaan kami terhadap Al-Quran. Moga-moga Al-Quran boleh menjadi sahabat untuk kami di akhirat nanti. Ya Allah, moga-moga Al-Quran boleh menjadi hujah untuk kami di akhirat kelak. Amin, amin, rabbal alamin. Okey, terima kasih penjaminan berhenti pada ayat 50. Tuan Hassan cakap maaf terlambat baru habis kerja. Tuan Hassan baru balik kerja. Okey, tak betul Tuan Hassan, minta maaf kalau kita baru habis. InsyaAllah boleh tonton ulangan. Terima kasih kerana hadir juga, berusaha juga untuk hadir walaupun baru habis kelas. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton malam ni. Okay, maaf kalau kita lambat habis. InsyaAllah kita jumpa di sesi akan datang. Terima kasih pada yang hadir dan yang menulis komen. Mungkin saya ada terlepas pandang nama. Kalau tak sebut, minta maaf. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.